Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Diploma Sejarah dan Tamadun Islam SEM 4 akan membentangkan 3 tajuk pada kali ini, iaitu yang pertama adalah penggunaan istilah As-Sunnah dalam ilmu hadis, ilmu usul fiqh, ilmu fiqh dan akidah. Manakala tajuk yang kedua adalah tentang perbezaan ilmu hadis riwayah dan hadis dirayah. Tajuk yang ketiga pula adalah perkembangan ilmu hadis riwayah dan dirayah pada zaman sahabat radhiyallahu anhum. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada tajuk ataupun topik kita yang pertama, iaitu penggunaan istilah As-Sunnah dari segi ilmu hadis, ilmu usul fiqh, ilmu fiqh dan ilmu akidah. Okey, yang pertama adalah menurut ilmu hadis. Okey, ilmu hadis, dari segi ilmu hadis, As-Sunnah adalah setiap yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan, perbuatan, takrir, yakni persetujuan, sifat khuluqiyah, sifat khalqiyah dan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam sama ada sebelum perutusan baginda menjadi seorang rasul. Pengertian As-Sunnah menurut ilmu usul fiqh, yang mana menurut ilmu usul fiqh, As-Sunnah ni adalah setiap perkara yang diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada Al-Quran melalui perkataan, perbuatan, takrir iaitu persetujuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama usul fiqh juga mentakrifkan As-Sunnah adalah setiap yang datang daripada Rasulullah yang boleh dijadikan sebagai dalil hukum syarak, dan yang mana dalil hukum syarak ni dapat diambil daripada kata-kata, perbuatan dan perakuan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan mukjizat. Seterusnya, kita akan tengok pula pengertian As-Sunnah menurut ahli ataupun ilmu fiqh, yang mana ulama fiqh mereka mentakrifkan As-Sunnah ni adalah sebagai suatu perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan hukum termasuk dalam al-ahkam al-khamsah, hukum yang 5, iaitu seperti hukum wajib, sunat, makruh, haram dan harus. As-Sunnah ni adalah perkara-perkara yang digalakkan untuk melakukannya serta tidak ada dalil yang menghalang daripada meninggalkannya. Okey, yang keempat, pengertian As-Sunnah menurut ilmu akidah, yang mana menurut ilmu akidah, As-Sunnah ni adalah antonim daripada perkataan bid'ah, yang mana ia membawa maksud kepada segala perbuatan yang mempunyai contoh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun bersumberkan daripada dalil syarak, maka ia adalah As-Sunnah. Tajuk yang kedua ialah perbezaan ilmu hadis riwayah dan dirayah. Hadis merupakan sumber hukum bagi umat Islam. Untuk memahami ilmu hadis, kita mesti memahiri ilmu yang berkaitan dengan hadis dan ianya digelar sebagai ulum hadis. Ianya terbahagi kepada dua cabang ilmu yang penting, iaitu hadis riwayah dan hadis dirayah. Kita akan membincangkan tentang 5 perbezaan hadis riwayah dan dirayah. Yang pertama ialah definisi, perbincangan, kepentingan, hukum dan pengasasnya. Pertama, hadis riwayah merupakan ilmu mengenai usul dan kaedah yang diguna pakai untuk mengenal pasti tentang hal perawi hadis dan tentang hadis itu sendiri. Hal ini penting untuk mengenal pasti sama ada hadis itu layak untuk diterima ataupun perlu ditolak. Yang kedua, perbincangan hadis riwayah ialah mengenai gharib, kefahaman, sebab, hukum daripada hadis dan pengajaran daripada hadis. Yang seterusnya ialah
Kepentingan mempelajari ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah perlu dipelajari supaya hadis dapat dipelihara daripada sebarang rekaan dan tambahan daripada pihak yang ingin merosakkan agama Islam. Sekiranya hadis dijaga, maka syariat Islam yang mulia turut terjaga daripada penyelewengan sebarang dalil. Hukum mempelajari ilmu hadis riwayah ialah fardu kifayah. Sekiranya tiada umat Islam yang mempelajari ilmu hadis riwayah, maka semua umat Islam akan dianggap berdosa dan kita akan dianggap sebagai umat yang lalai. Ilmu hadis riwayah telah diasaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada zaman Khulafa ar-Rashidin dan zaman sahabat yang akhir, ilmu hadis telah dibukukan. Pada zaman selepas tabi'in pula, Abi Bakar Ibnu Hazm al-Ansari dan Imam Muhammad bin Shihab al-Zuhri telah membukukan hadis-hadis dengan arahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kita akan lihat pula bahagian bagi ilmu hadis dirayah. Okey, definisi bagi hadis dirayah ialah suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari sudut diterima atau ditolak yang berhubung kait dengannya. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada perbincangan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah juga dia membincangkan tentang sanad dan matan, sama ada diterima atau ditolak atau diberhentikan, dan ia akan dibicarakan dalam bentuk masalah. Yang seterusnya, pengasas bagi ilmu hadis dirayah adalah yang pertama, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan pengasas bagi kitab lain pula adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dan Muslim bin al-Hajjaj al-Hushairi. Okey, baik. Apa kepentingan yang kita dapat apabila kita mempelajari ataupun mendalami hadis dirayah ni? Iaitu adalah kita dapat memelihara hadis-hadis ni daripada unsur-unsur campur aduk unsur asing. Dan akhir sekali, hukum bagi ilmu hadis dirayah ni adalah fardu kifayah, yang mana sebahagian dituntut untuk melakukannya, dan apabila sebahagian tu melakukan, sebahagian lain terlepas daripada tuntutan tersebut. Jadi itu sahaja. Tajuk yang ketiga ialah perkembangan ilmu hadis riwayah dan dirayah pada zaman sahabat radhiyallahu anhu. Ilmu hadis mula diasaskan pada kurun pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat masih belum mengumpul hadis pada masa itu kerana tiada keperluan bagi mereka untuk berbuat sedemikian. Walaupun begitu, para sahabat radhiyallahu anhu tetap mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka seharian. Mereka turut menyampaikan hadis yang mereka tahu secara lisan kepada satu sama lain. Amalan ini menjadi salah satu faktor penyebaran hadis pada zaman itu. Selain itu, para sahabat radhiyallahu anhu turut menghafal, dan ada juga di antara mereka yang mula menulis hadis-hadis. Antaranya ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib yang menulis kitab As-Sahifah, dan Abdullah bin Umar yang menulis kitab As-Sahifah As-Sadiqah. Antara perkara yang amat dititik beratkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu dalam meriwayatkan hadis ialah mengikut ajaran Al-Quran. Antaranya ialah para periwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibenarkan untuk menipu, seperti yang dijelaskan oleh ayat Al-Quran yang bermaksud sebenarnya yang tergamak berdusta itu hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat Allah, dan mereka itulah orang yang bertabiat dusta. Daripada surah An-Nahl ayat 105.
Perkara kedua yang diambil berat ialah para periwayat hadis tidak dibenarkan mengambil penyataan yang tidak pasti. Contohnya, untuk sebuah hadis itu makbul, mestilah ada beberapa syarat yang wajib dipatuhi. Syarat ini mengambil kira perihal perawi serta sanad dan matan hadis tersebut. Hal ini turut menjelaskan bahawa para sahabat radhiyallahu anhu memang bertegas dalam memeriksa berita dan mengambil kira kredibiliti perawi serta hadis itu sendiri. Sayyidina Abu Bakar sangat bertegas dalam hal hadis. Dalam satu peristiwa di mana Al-Mughirah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi harta faraid sebanyak 1/6 kepada seorang nenek kepada waris yang meninggal. Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta saksi untuk menyokong pernyataan Al-Mughirah. Lalu Muhammad ibnu Maslamah radhiyallahu anhu bangun menyatakan persaksian bahawa dia turut mendengar perkara yang sama. Para sahabat radhiyallahu anhu turut mengkritik periwayatan yang bercanggah dengan Al-Quran. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengkritik kata-kata Fatimah binti Qais yang berkata Nabi SAW tidak menetapkan hak tempat tinggal dan nafkah selepas dia ditalak oleh bekas suaminya, sedangkan dalam Al-Quran telah jelas menyebut tentang sebaliknya. Pada zaman ini juga telah berlaku peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Peristiwa ini menyebabkan munculnya golongan yang menyebarkan hadis-hadis palsu daripada kalangan mereka yang memberontak pemerintahan Sayyidina Uthman. Berikutan peristiwa ini, para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhu mula memeriksa para perawi hadis dan ketika itulah munculnya sanad hadis. Pada zaman ini juga bermula tradisi rihlah hadis ataupun tradisi merantau untuk mendapatkan hadis daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di pelbagai tempat. Kesimpulannya, para sahabat sangat mementingkan ilmu riwayah dan dirayah dalam ulum hadis. Buktinya, para sahabat sangat teliti dalam hafazan hadis. Mereka sangat berhati-hati dalam meriwayatkan sebuah hadis kepada orang lain agar hadis itu tidak ditambah atau dikurangkan sesuatu daripadanya. Dalam mengenal pasti sanad juga, para sahabat radhiyallahu anhum mengambil berat daripada siapa hadis itu diambil dan adakah ianya bersambung sanad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, umat Islam mestilah bersyukur kerana hadis masih lagi terjaga dan syariat Islam tidak pudar. Akhirnya, sangatlah penting bagi seluruh umat Islam untuk belajar dan mengamalkan ilmu hadis supaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dikekal.